Selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua barisan pentadbir, guru-guru. Hari ini saya akan bentangkan mengenai secara teknikal lah daripada proses yang pertama hingga proses yang terakhir untuk guru penggubal. Jauhnya pergi. Jauhnya. Okey, sekejap Yang pertama sekali adalah kita punya hashtag adalah cuba jaya. Benda ni cikgu first time tengok, ada benda mungkin cikgu dah pernah buat dan kita cuba yang sebaik boleh sebab segala langkah-langkah yang akan ditunjukkan akan memberi kesan kepada langkah yang seterusnya. Kalau cikgu tak faham, cikgu boleh tanya, cikgu boleh rujuk dekat saya, cikgu boleh rujuk dekat cikgu Syarizan, cikgu boleh rujuk dekat cikgu Ramiza, cikgu Zahasra, Puan Chiah. Okey? Dan yang paling penting dekat sini, semua guru penggubal kena fokus dan KP pun sama-sama fokus, yang lain pun kena fokus sama-sama lah supaya kita boleh sama tolong menolong antara satu sama lain. Okey. Ya, betul. Okey, terima kasih ya. Okey. Yang pertama sekali, ini adalah langkah yang pertama. Macam yang SU dah cakap, kita kena login dulu dalam akaun SU. Yang ada nombor nama ID dia. Dan apa langkah yang pertama, kita buka Google Chrome seperti biasa. Kita akan add. Kita akan masuk add. Dan dia akan timbul paparan ini. Kita akan tekan sign in. Slide ini akan diberi kemudian, tapi cikgu boleh tengok dahulu tata cara dia. Dan kita akan masukkan kita punya ID email lah. Okey, kita tarik balik semula. Tekan ini adalah sekadar untuk menunjukkan. Selepas kita login, kita pergi balik dekat Chrome kita dan kita akan nampak dekat sini. Dia akan timbul untuk ID akaun tersebut. Boleh cikgu setakat ni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau ada soalan cikgu boleh terus interrupt. Okey. Seterusnya bila kita dah login, dia akan terus naik paparan seperti ini. Okey, dia lepas tu langkah yang seterusnya adalah kita tarik dekat sini Google Drive. Okey, kita tarik Google Drive google.com. Selepas itu kita enter. Bila kita dah enter, kita akan dapat paparan ini. Paparan ini sama macam SU cerita tadi. Dalam drive itu telah disediakan mengikut folder-folder, ikut tingkatan, kata laluan, tri-ilin dan sebagainya. Okey, cikgu perlu masuk ikut subjek yang cikgu gubal. Okey, contohnya, cikgu mengajar, cikgu gubal tingkatan 5 ekonomi. Cikgu kena masuk dalam tingkatan 5 dulu dan cikgu kena tengok dalam folder tersebut ada subfolder ekonomi. Okey? Kalau cikgu ajar pendidikan moral tingkatan 2, tengok pendidikan moral tingkatan 2, tengok subfolder dia pendidikan moral. Logik dia macam itulah, ikut apa yang cikgu gubal. Okey. Selepas itu cikgu dah klik dekat sini. Inilah part kita akan terus buat Google Form kita. Ini daripada basic yang cikgu belum mula lagi sehingga kini sampai masa sini cikgu tak start lagi buat Google Form. Okey. Bagi yang sudah buat Google Form dalam drive masing-masing, kita akan tunjuk kaedah dia macam mana kita nak masukkan dekat dalam drive ini. Cikgu jangan risau. Ini adalah fokus kepada orang yang belum mula lagi untuk buat Google Form. Okey. Selepas itu kita terus pergi tengok arrow tekan new dan cikgu terus cikgu tekan Google Form. Ini adalah paparan yang pertama bila cikgu nak hasilkan Google Form. Okey, dekat sini ada beberapa lepas ini ada beberapa
bentuk soalan yang boleh dihasilkan oleh cikgu dalam Google Form ini. Ini adalah paparan secara umum. Okey. Dekat sini, bahagian setting tu, cikgu kena setting awal-awal. Hal ini kerana kenapa? Sebab kalau melibatkan Google Form itu melibatkan gabungan. Okey, contohnya objektif dan subjektif. Cikgu kena setting siap-siap. Tetapi kalau cikgu punya Google Form tu hanya sekadar melibatkan objektif, dia tidak ada masalah kemudian dia. So untuk kita mengelakkan masalah yang kemudian, saya menggalakkan semua cikgu bila nak buat Google Form ni terus fokus kepada bahagian setting ni untuk kita mengelakkan masalah kemudian. Bila masalah yang kemudian bila cikgu tanya, saya tak boleh nak tolong dah. Cikgu kena buat balik semula. Dia akan menyusahkan cikgu balik. So, apa yang penting bila cikgu nak buat Google Form, terus setting, buat setting lah. Okey, ini setting dia. Bahagian general, cikgu kena tick bahagian kita akan limitkan satu responses sahaja. So budak kena login guna ID dia, sama ada dia nak pakai Delima atau dia nak pakai Gmail biasa. Kita tak akan restrict kan. Okey, kalau kita nak restrict, kita akan yang pakai yang atas dia. Yang bawah ni kita tidak akan restrictkan supaya kita nak mengelakkan masalah budak tak boleh login. Okey, so kita akan open saja benda tu. So kita akan limit saja. Maknanya ID tu dia login, dia boleh jawab sekali saja, dia tak boleh nak repeat banyak kali. Okey, bahagian presentation boleh pilih. Kita nak show progress ke, cikgu nak buat shuffle ke, itu atas keperluan cikgu-cikgu lah. Confirmation message ni kita nak tulis ke, tak nak tulis ke, itu atas kehendak penggubal soalan. Cikgu nak cakap peperiksaan selesai dijawab dan sebagainya, cikgu boleh tulis di bahagian ini. Dan okey, ini yang bawah. Di sinilah, yang ini yang main peranan. Make this a quiz. Dekat sinilah yang kita kena turn on kan dulu di bahagian setting. Supaya kita tidak ada wujudnya masalah kemudian kalau kita baru nak setting. Okey, untuk release grade ni, cikgu boleh pilih. Cikgu nak buat immediately atau later. Saya terangkan dekat sini, untuk immediately ni sesuai untuk orang yang buat objektif sahaja. Tapi bagi yang melibatkan gabungan, cikgu kena pilih yang kedua. Okey? Boleh cikgu faham tak untuk bahagian release grade ni? Tak faham nanti cikgu boleh tanya. Okey. Boleh. Boleh Okey. Dan selepas itu cikgu dah buat semua tu, cikgu tekan save seperti biasa. Selesai part setting. Okey, seterusnya kita akan masuk, ini adalah bahagian apakah jenis-jenis soalan, bentuk soalan yang kita boleh buat menggunakan Google Form. Yang pertama, kita kena settingkan Google Form kita tu sebagai master list. Kenapa kita kena pakai master list? Saya akan ceritakan selepas ini. Okey? Dan macam biasa, cikgu akan masukkan nama subjek cikgu untuk exam tu apa-apa yang cikgu suka. Tidak ada masalah. Sebagai contohnya, ujian penilaian ekonomi tingkatan 5. Okey, selepas itu ini adalah part yang di mana SU dah cakap tadi dia akan riliskan password. Dan macam mana kita nak buat password itu dengan cara kaedah ini. Kita akan add soalan dekat sini. Kita akan tekan dekat sini dan kita tulis, masukkan kata laluan. Kita jenis pilihan dia tu adalah short answer. Cikgu kena tekan bahagian ini, cikgu pilih short answer dan required ni pentinglah. Cikgu pun tahu function ni semua. Setiap yang kita buat required tu budak wajib jawab. Dia tidak boleh tidak jawab. Okey? Ini sekadar point saja, tak penting.
Ini adalah cara macam mana cikgu nak menghasilkan password. Okey, yang ni mungkin kebanyakan cikgu first time tengok benda ni. Ini adalah macam mana kita nak buat password untuk soalan itu. Okey, cara yang pertama kita akan klik dekat 3 tu dan kita akan pilih responses validation. Okey, lepas kita klik benda tu dia akan naik. Dia akan naik dekat dekat sinilah. Dia akan naik option ini. Cikgu pilih, dia ada text, ada number, ada length dan sebagainya. Kita akan pilih number. Sebab kita nak setkan password dia menggunakan number. So cikgu kena pilih number dan dekat bahagian ni dia ada macam-macam lagi option tapi kita akan pilih option equal to. Okay, equal to. Okay, yang ni bahagian number ni cikgu nampak kan dekat sini bahagian number ni. Dekat sinilah cikgu akan type default password yang SU sudah sediakan. Okey, macam yang tadi kita tengok dalam slide, password default untuk bahasa Melayu semua tingkatan, maknanya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dia adalah 10203. Dan disebabkan ini adalah master list kita dan itu adalah password default kita, kita akan type dekat bahagian ini. Okey, kita akan type 10203 kalau BM lah. Kalau ekonomi tengoklah default dia apa. Cikgu jangan tertukar ya. Kalau cikgu tertukar, cikgu akan memberi kesan untuk proses yang seterusnya. So cikgu kena alert lah dekat sini. Custom error text. Ini adalah hanya sekadar sebagai mesej. Kalau budak tu salah masuk mesej, kita akan bagi amaran dalam bentuk teks. Password salah ke, cikgu nak guna ayat apa-apa untuk nak bagi tahu dekat budak tu kata kata laula yang awak masukkan itu salah. Ini hanyalah sekadar untuk amaran sahaja. Cikgu boleh tulis ikut kesesuaian ayat cikgu yang cikgu suka. Okey, boleh cikgu. Ini lepas kita dah buat, ini adalah paparan hadapan. Walaupun kita dah bagi link awal-awal, budak tetap tak boleh masuk sebab dia tak ada password dan ini adalah paparan awal sebelum bila budak klik. Okey, inilah yang akan meringankan beban cikgu-cikgu lah. Okey, kita nak memudahkan. Ini Cik Fiza, sorry nak tanya. Boleh ulang balik tak yang 3 titik tadi? Tak faham. 3 titik. Yang sebelah required tadi kan ada titik description, response, validation semua tu. Okey. Nak minta penjelasan sekali lagi ya. Okey. Seperti biasa, sebelum kita muka depan dia sekejap Muka depan dia macam ni. Untuk mula-mula kalau muka depan dia akan kosong. Bahagian masukkan mata laluan ni tak ada kan, kosong kan. Cikgu kena tekan ni, tambah dahulu supaya untuk kita wujudkan bahagian ini. Okey, selepas itu bila dah wujud, cikgu kena pilih short answer dahulu. Lepas bahagian short answer ni, baru cikgu tekan 3 ni. 3 titik ini. Cikgu tekan 3 titik ini dan cikgu kena pilih responses validation supaya kita nak pakai setting password tu. Cikgu tambah dulu soalan, cikgu pilih short answer dan cikgu tekan 3 titik ini untuk kita klik bahagian responses validation. Bila cikgu dah tekan responses validation ni, baru dia akan muncul setting ini. Okay, saya mencelah sekejap Fiza. Okay. Ada sedikit pembetulan. Sebenarnya untuk saya slide ni dia kurang satu sebenarnya. Okay, sebenarnya dia bermula daripada atas ni ujian penilaian ekonomi tingkatan 5. Okay, sebenarnya dekat sini yang dekat bahagian atas ni section di atas ni lah yang sebenarnya yang cikgu kena tambah question. Cikgu tambah di sini, bukan ni Allah, ini sorry, ini bukan slide saya ni, sorry. Okey, dekat atas ni juga ujian penilaian ekonomi tingkatan 5, dekat tepi tu dia akan ada beberapa setting yang mana cikgu klik tambah di situ, add question, baru dia terbuka yang di bawah ni. Okey?
baru terbuka bawah ni. Kalau yang sekarang ni cikgu nampak masukkan kata laluan, kalau cikgu klik tambah di situ, dia akan terbuka bawah lagi. So yang untuk kotak masukkan kata laluan ni sebenarnya dia ditambah daripada kotak ujian penilaian ekonomi. So yang slide itu terkurang satu. Okey, Cikgu Ismailiza boleh faham ke? Boleh faham? Daripada kotak sini, ujian penilaian ekonomi tingkatan 5, kita ada klik di sini, add question, baru dia akan bertambah satu lagi kotak di bawah ni, yang mana kita masukkan sebagai masukkan kata laluan. Okey cikgu sebab yang tu satu slide tu saya rasa terkurang. Okey? Okey Hafizah teruskan. Boleh cikgu? Oh, dia bukan tambah section apa semua tak Tak. Dia pakai soalan sebab kepala yang ujian ni dia dikira sebagai section. Untuk section tu untuk yang bahagian lain. Okey. Fiza. Ya? Sekejap. Tertinggal kereta api. Kat master list tu tadi tak jumpa lah. Nak keluarkan jadi master list. Atas ni kan ada master list kan? Okey, master list kat atas ni okey. Okey, macam mana nak jadikan dia master list? Okey, okey. Maknanya cikgu nak tarik kan? Okey, bila cikgu buat Google Form tu, cikgu terus klik dekat atas tu. Cikgu terus double klik dan cikgu boleh tarik dan namakan dia sebagai master list. Oh, okey, faham. Kita namakan dia lah, bukan dia ada ikon master list kan. Kita kena namakan dia kan. Okey, saya cuba juga sini cikgu. Okey, bila cikgu type tajuk sini cikgu, contohlah pendidikan moral tingkatan 2 ke, biasanya dia akan ikut di sini. Apa yang cikgu type di sini dia akan ikut di sini. Tapi tak ada masalah, cikgu just edit saja yang ni. Okey, saya ulang sekali lagi. Biasanya kebiasaannya kita akan terus mula type di sini. Okey. Ujian macam sekarang saya buat ujian penilaian ekonomi tingkatan 5. Okey, sebenarnya sewaktu cikgu menaip yang ini, dia akan ikut di sini. Dia akan ikut apa yang di sini asalnya untuk pertama kali. Tapi sebab kita kata ini adalah sebagai kopi asal, cikgu kena padam lah. Cikgu padam, tukarkan sebagai master list. So tak ada masalah. Yang ni takkan ikut. Yang bawah ni yang di section ni takkan ikut. Tetapi pada peringkat awal, cikgu type di sini. Maksudnya master list tu contohlah master sejarah tingkatan 5 macam tu. Dari kita macam mana? Hafizah, kita nak seragam ke tak perlu nak tulis lagi mata pelajaran? Macam mana? Cikgu Ismailiza kata macam sekarang yang dipaparkan ni master list kan. Yang ini nama master list untuk ekonomi, betul tak? Jadi dekat yang master ni boleh tak kita letak nama dia master list ekonomi tingkatan 5? Boleh je, tak ada masalah. Sebenarnya kalau cikgu tak set master list ekonomi tingkatan 5 ke apa ke, sebab benda tu memang dah ada dalam subfolder ekonomi tingkatan 5. Cikgu faham tak? Sebab benda kita seragamkan lah, kita master list lah sebab kita punya slide sekarang master list. Dia benda tu dah memang dalam folder dia tak akan bercampur dengan ekonomi tingkatan lain. So cikgu tak perlu nak risau. Okey, boleh cikgu? Boleh Boleh. Terima kasih. Okey. Ini sekarang kita masuk ke setting. Cikgu dekat sinilah bahagian section yang Cikgu Ismailiza tanya tadi. Kita tak payah guna tambah section lagi ke? Inilah yang memerlukan section yang kedua. Kita kena tekan dekat sini. Kat bawah. Tayangkan slide sebelum. Slide sebelum ni. Dah situ. Sorry. Okey. Dekat sinilah. Lepas kita dah selesai semua tu, kita dah setting dah bahagian sini, kita akan ambil add section. Okey. Lepas kita dah add section, dia akan naik macam ni. Okey. Dan dekat bahagian untitled section ni, kita double klik dekat situ dan kita tarik maklumat murid. Okey. Kita tarik maklumat murid dan kita pergi kepada bahagian add section, add question kat sini. Add question dekat sini dan cikgu akan timbul paparan ini. Okey? Bahagian maklumat murid ini kita akan masukkan nama murid. Nama murid seperti kebiasaan yang selalu cikgu buat, cikgu akan minta cikgu akan minta murid tarik, betul tak? Tetapi kita nak buat
yang ni bagi cantik lah. Lebih Untuk kemas. elok. Lebih kemas. Kita akan ajar cikgu, maknanya setiap form untuk kelas tu dia budak hanya perlu pilih nama dia. Kita tak akan minta budak taik. Okey, kita tidak akan minta budak taik. Akan diajar juga macam mana cara untuk kita buat bahagian nama ini. Okey? Kita akan pilih jenis dia adalah drop down. Okey? Kita kena buat required, benda ni penting, budak kena jawab. Then kita kena tambah section. Untuk master list bahagian nama kita biarkan kosong dahulu. Kenapa? Dia akan melibatkan step yang seterusnya. So bahagian master list ni untuk nama, cikgu jangan buat apa-apa. Cikgu hanya sediakan dia punya tempat sahaja. Okey? Bila cikgu dah copy, baru cikgu akan masuk isi untuk bahagian maklumat section maklumat murid ni lah untuk nama dia. Okey? Baru kita akan masuk. So untuk master list bahagian ini cikgu biarkan dahulu. Okey, selesai untuk itu. Nampak tak? Cikgu nampak tak? After section tu continue to next section ni cikgu tak perlu nak kacau. Cikgu biar sahaja. Cikgu terus ikut step-step yang ditunjuk.